Mana chef ni? Weh kata location kat sini. Chef! Chef! Betul ke masak kat hutan ni? Ah, gila. Aduh, Waze kata dekat sini. Tapi aku kat dalam sungai ni. Apa punya chef ni? Panggil aku program Dapur Panas. Ni bukan Dapur Panas, ni Hati Panas. Oi, chef! Baiklah para penonton, sekarang ni saya akan masak menu yang pertama bersama dengan legendary kita, iaitu Datuk Rosham Noor. Datuk, apa khabar? Baik, apa benda yang kau masak dekat dalam air ni? Dia macam ni lah, dia kenalah dengan tema Dapur Panas yang baru ni, Datuk. Dapur panas, kaki sejuk. Masakan mana? Ni panas, Ya, kaki sejuk. Tapi ini yang kita nak bawakan, Datuk. Untuk menu yang pertama ni, saya akan buat menu ringkas, iaitu kita punya ayam sambal selasih. Macam Datuk sendiri, biasa tak masak-masak ke? Kat rumah macam mana? Saya memang biasa masak lah, tapi tak adalah ayam masak selasih ni semua aku tak tahu. Aku tahu masak kari, masak lemak, masak kicap, masak pindang, masak asam. Boleh lah. Itu banyak tu, Itu kena belajar tu. Sebenarnya menu-menu ni yang kita nak tunjukkan ni juga, Datuk, sebenarnya dia tak susah lah. Kalau Datuk tengok pun, bahan-bahan dia pun ringkas je. Sebab biasa kalau kita pergi berkemah ni, kita naklah juga sekarang makan sesuatu yang berbeza. Tak adalah asyik buka tin saja kan. Sebab sekarang kita camping pun dengan style. Kan? Kadang kita boleh dapat bawa kipas kaki lah, ada dapur semua kita boleh sediakan. Semua equipment dah ada. Semua equipment dah canggih dah, Datuk. Dulu susah. Jadi untuk bahan-bahan ni, Datuk, kita dah ada kat depan ni. Yang pertama kita perlukan adalah kita punya dada ayam. Lepas tu kita ada kita punya selasih, kita ada juga sedikit sos tiram. Alright, kita ada kita punya serbuk kunyit, kacang gajus kita, sedikit sos ikan. Dan ini bahan tumis kita serai, cili padi, bawang merah dengan bawang putih. Jadi yang pertama saya akan potong kita punya bawang putih, dan sambil-sambil saya buat ni, Datuk, nak tahu juga sebab Datuk ni kita tahu seorang yang busy, memang kita pun kenal lah dia orang. Saya sendiri membesar dengan rancangan dia. Banyak rancangan dia yang saya tengok, aksi-aksi. Maknanya macam tua sangat lah aku ni. Tak adalah, kita tak jauh beza lah umur kita. Macam abang adik lah. Okey, jadi macam Datuk sendiri, macam mana Datuk bahagikan masa? Dengan career, dengan family, dengan bisnes lagi. Macam mana, Datuk? Masa daripada sejak azali lagi tak pernah berubah 24 jam. Betul. Jadi kita yang susun masa. Okey. Dan kalau kita susun masa dengan betul, kita aturkan jadual kita, tak ada masalah. Yang paling penting kerja pun tapi ada sedikit masa lah. Macam kita orang yang selebriti macam saya ni, sentiasa sibuk. Saya dah 39 tahun kat dalam industri ni. Jadi memang sibuk. Tapi saya peruntukkan masa tu sebenarnya quality time kita dengan family kita. Tak guna juga kalau kau duduk kat rumah dari pagi sampai malam. Kau main phone, kau tengok TV, kau tak tahu je. Betul. Lagi baik kau potong-potong juga kan, jari kau terpotong orang. Kita macam ni. Power. Jadi kita quality time dengan family lah tu kan. Itu yang paling penting lah. Kalau macam Datuk sendiri, kalau quality time tu biasanya Datuk bercuti ke ataupun bawa pergi makan-makan atau duduk rumah je? Saya ikut Home Minister. Home Minister? Okey. Kita pun ada, ya betul. Rumah ni pasal Home Minister kita ikut, kita patuh pada dia. Ikut apa dia nak. Kalau kat office aku bos. Dekat rumah dia bos. Dia nak apa kita ikut je. Sambil-sambil ni Datuk, minta tolong Datuk tuangkan minyak, lepas tu buka api kita ni. Sekarang ni kita punya minyak ni dah panas. Kita boleh terus masukkan, Datuk. Kita tumis je semua sekali. Okey, masukkan terus dalam ni. Alright, kita boleh masukkanlah kita punya ayam ni. Masuk ayam lepas masuk tadi tu dulu. Kita dah tumis kan, dia dah merah ni, bagi bau sikit lah. Bagi bau sikit, bagi dia lembut sikit, kemudian kita boleh masukkan ayam ni. Okey, dan Datuk kacau je sikit lagi. Jadi maknanya minyak ni tak payah tambah lah. Minyak tak payah tambah tu. Kita kurangkan je lah minyak tu. Kita dah masukkan kita punya serbuk kunyit. Okey, bersama dengan kita punya sos tiram sedikit, dan sekarang ni apa Datuk buat adalah kita nak bagi ayam ni dia masak lah. Okey, kalau boleh kita biarkan dia kering sekejap, lebih kurang dalam 2-3 minit. Lepas tu kita akan masukkan kita punya bahan-bahan yang lain ni. Okey. Senang je masak. Senang je Datuk. Benda simple. Benda simple je Datuk. Semua orang boleh buat. Ya. Aku rasa kalau aku macam ni, alah aku pun boleh buat. Lepas ni kau jangan jadi host lah. Saya jadi guest lah. Saya jadi guest lah. Datuk Datuk panggil saya ni. Aku ingin kau lah pula. Kita masukkan daun selasih ni. Kita masukkan daun selasih kita. Sekarang ni saya perlahankan sedikit api. Tapi daun selasih ni sebenarnya dia ada aroma dia, betul tak? Betul. Dia macam geng-geng daun pudina juga. Okey. Jadi sekarang saya masukkan kita punya minyak ikan sikit. Minyak ikan. Minyak ikan pula. Sos ikan.
Minyak ikan tu yang makan minyak ikan ikan tu. makan dulu tu. Jadi seterusnya saya masukkan kita punya kacang gajus ni. Okey. Macam ni sekarang kita dah boleh ada dapat bau Datuk eh. Dah bau dah ada. Bau apa tu? Bau daun selasih tu ya, ada. Betul. Jomlah kita nak try sikit Datuk. Nak try. Try sikit. Kau yang try, bukan aku. Try. Saya nak over Datuk ni, so try. Aku yang masak. Datuk macam. Cuba sikit. Jadi kita perlukan gula sedikit kot. Tapi rasa dia dah just nice. Pedas. Garam tak payah. Garam tak payah. Gula sikit Datuk. Gula je. Aku paling pantang kalau masak pakai gula. Sebab apa? Saya tak suka. Tapi kena ada tak? Ke? Apa kau orang masak suka? Tapi ni okey kalau Datuk rasa okey. Okey dah ni. Okey, tak payah. Dia original. Sebab apa? Daripada daging tu ada dia manis. Yes, betul. Saya kalau pergi beli nasi lemak sekarang ada gula. Semua gula. Manis sikit kan. Sekarang ni kau kena tahu sikit tau. Daripada 33 juta rakyat Malaysia, 10% kena kencing manis. Kalau lah katakan 10% tu kencing dia boleh buat gula, jadi boleh jadi industri tak apa. Jadi kaya Malaysia. Tapi ini penyakit. Ini lalat kemarin ke? Tapi aku haramkan gula dalam masakan aku. Okey. Kau pergi campak dah hari ni. Aku tak nak gula ni. Okey. Untuk Datuk punya rancangan kita tak payahkan gula untuk hari ni. Kalau macam tu kira siap ni Datuk. Siap. Nampak? Okey, kalau dah siap ni kita boleh tutup api dan kita boleh terus hidang kat dalam ni Datuk. Mantap lah ni kan. Yes. Mantap. Letak sikit dalam ni macam tu. Okey, cukup. Alright. Ngam. Tak ngam ni. Tak ngam. Kita kena hias dia. Hias sikit. Hias. Jadi kita boleh letak cili merah sikit bagi hiasan cantik sekali. Dan kita boleh layarkan dia. Boleh ke Datuk? Boleh ke? Kau ambil close up ni. Okey. Jadi inilah dia kita punya ayam masak selasih ni. Dan selepas ni kita akan masak menu yang kedua bersama dengan Datuk Syamno. Datuk, ni boleh ke ni Datuk? Boleh. Kapal boleh terapung, besi takkan ni tak boleh terapung. Kalau macam tu kita boleh bersila kat sini sambil makan ni. Makan. Engkau lah bersila, aku tak nak. Tadi kita dah masak menu yang pertama dan sekarang ni kita nak teruskan menu kita yang kedua, menu nasi goreng iaitu nasi goreng kimchi. Sekarang ni macam tengah trend menu-menu Korea ni. Saya tengok orang kita macam suka kempi-kempi sekarang ni. Kita buat menu macam ni trend kan? Okey. Rasa lah Korea. Dia bayangkan muka dia macam Korea. Macam ni mata-mata Korea orang Korea. Okey, jadi menu-menu kimchi yang saya buat ni Datuk sebab kita nak ketengahkan jugalah. Sebab sekarang ni saya tengok pun mungkin orang sukalah kimchi. Macam Datuk sini makan kimchi? Saya makan. Saya makan kimchi Malaysia. What's that? Apa tu? Apa tu? Lobak asin. Asin, ya. Kan ada jual dulu kita betul masak lah, asam. Betul lah. Kita masak asam. Letak dalam tu sikit. Masak asam letak dalam tu. Kita dah lama dah makan kimchi dah. Yes. Itu dia moden kan. Ini moden lah. Ini ala-ala Korea sikit lah. Jadi selain daripada kimchi yang kita ada kat depan ni Datuk, kita ada juga kita punya seaweed. Alright, telur sebiji bersama dengan daging kisar kita. Dan ini adalah nasi putih semalaman yang kita dah masak semalam. Lepas tu kita bawa hari ni. Kita ada shimiji mushroom, bawang putih, bawang merah dan juga daun bawang. Itu je. Oh, lalat tak masuk ah. Lalat tak kira. Okey, lalat tak kira. Tak kira tak boleh masuk. Alright, jadi untuk yang menu yang kedua ni kita nak tunjuk jugalah ataupun kita nak tengoklah skill Datuk. Dia kata dia boleh masak. Jadi mungkin dia boleh motong dan juga dengan aksi-aksinya kan. Tak adalah aku boleh potong macam kau dan cakap tu kan termasuk jari aku sekali kan dalam menu. Okey, jadi Datuk boleh aku potong kita punya bawang merah dulu dengan bawang putih tu. Alright. Dan sambil-sambil Datuk buat kerja ni saya nak tanya Datuk sebab Datuk sendiri pernah menang anugerah Malaysian Book of Record. Book of Record kan? Betul. Sebagai pelakon yang paling banyak terima award. Yes, betul. Apa perasaan Datuk dan waktu tu Datuk umur berapa sebenarnya? Aku umur berapa? Aku rasa itu benda tu berlaku umur aku 38. Muda ni kan tu. Jadi apa perasaan Datuk lepas terima award tu? Sebab saya rasa kat Malaysia ni memang tak ada dah. Orang macam tu tak ada. Datuk je yang first. Saya kira rasa bangga, rasa macam apa yang saya buat sebelum ni memang orang cakap dihargai kan. Dihargai oleh industri dan mereka merasakan saya layak sebab ialah kebetulan masa tu kebetulan. Okey, kebetulan. Saya dapat banyak award dan diiktirafkan oleh Malaysia Book of Record dan itu menjadi satu orang cakap simpanan peribadi saya lah. Lagi apa lagi yang nak aku potong ni? Itu je dulu. Ni dengan nanti kita akan chop kita punya kimchi sikit tapi sebelum tu saya nak tumis lah kita punya bawang putih dengan bawang merah ni. Okey. Masukkan kita punya cendawan dalam ni, kita tumis sekali. Kita tumis kita punya daging ni. Okey. Kan kita masukkan kita punya nasi. Paruh
Sikit sangat, habiskan je lah. Habis lah. Kalau tidak makan, ini bukan nasi goreng, ini daging goreng. Daging goreng nasi. Ni kita buat nasi goreng. Nasi goreng. Okey, kita kacau sekali terus macam ni. Yang ni sekarang ni, kita akan ratakan dia dan saya nak minta tolong Datuk chopkan kita punya kimchi ni, bagi dia halus sikit boleh? Boleh. Ni ada air semua ni tak apa. Air kimchi tu kita tak nak. Kita nakkan dia punya kimchi je. Dan saya akan pecahkan kita punya telur sebiji ni. Masukkan tengah-tengah ni. Okey, pecah terus. Jadi Datuk, selain daripada tu macam Datuk cakap ada buat hotel, ada kedai semua, ada tak bisnes lain yang Datuk rasa macam nak cuburi? Tapi saya difahamkan Datuk sebenarnya ada ladang. Ladang. Ladang apa tu? Ladang nangka dengan ladang durian Belanda. Kenapa dua pokok tu Datuk? Nak tahu juga. Sebab durian Belanda ni harga dia mahal. Okey. Orang menyaga. Okey. Jadi nangka ni pula, nangka ni dulu masa mula-mula buat pertanian. Saya buat pertanian 3 kali dah. Okey. Mula-mula saya tanam jati dengan reba, gagal. Lepas tu saya bela kambing, jati gagal. Okey. Ni kali ketiga lah. Sekarang saya ada dekat apa ni Lancang Pahang. Okey. Saya ada 175 ekar tanah. 175 ekar tanah. Saya sewa daripada kerajaan Negeri Pahang lah, bukan aku punya, sewa selama 60 tahun. Tapi itulah saya pun tak sangka. Saya dulu duduk Tanah Haram, tahu Tanah Haram? Okey. Tanah Haram ni kawasan setinggan. Dekat Malaysia nampak hina, tapi dekat Mekah Tanah Haram baik. Betul. Jadi Allah kurniakan saya tanah tu dan saya usahakanlah, alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang berjaya tu. Tu memang nampak segala macam Datuk buat. Boleh masuk kan ni? Boleh Datuk, boleh masuk. Angkat dia dengan chopping board ni terus. Tolak terus masuk dalam ni. Alright, masukkan terus. Sekarang yang terakhir ni saya masukkan kita punya seaweed ni Datuk. Kita pecah-pecahkan dia, kita masukkan ke dalam ni dan sekarang ni sebenarnya Datuk, sambil-sambil gaul ni kita punya nasi ni dah masak. Okay, dia memang kita dah bagi dia sebati. Jadi saya rasa kita boleh rasa kot. Kita rasa dulu macam mana. Garam kot. Garam kurang. Garam kurang. Ini apa tu? Itu last nanti kita akan tabur kat atas. Tabur lah. Ni hiasan lah. Hiasan dia Datuk. Sedap lah. Cukup boleh Sedap. Boleh Dia bukan apa Datuk. Kadang kalau makanan camping ni, dia punya simpul-simpul macam ni yang sedap ni. Kena pula sejuk-sejuk macam kita punya kaki ni. Dah kebulur. Dah kebulur kan. Kena pula. Kalau dah mandi-mandi air tu, apa yang ada memang sedap lah. Apa yang ada jadi. Hidang terus atas ni lah. Engkau isi, aku potong ni lah nak hias. Datuk tolong potong sikit. Nanti kita tabur sikit kat atas. Pandai tak aku? Tabur sikit ni. Dan kita boleh juga, Datuk boleh taburkan juga kita punya spring kita punya seaweed ni. Hancur-hancurkan sikit. Hancurkan sikit crush dia, taburkan terus kat atas. Tu dia. Yes. Tu dia. Nampak tak? Inilah dia hasil air tangan daripada Datuk sendiri, kan? Kita dah buat sekali kita punya hidangan yang menarik ni. Apa nama dia? Memang nasi goreng kau ni? Nasi goreng kimchi untuk menu yang kedua. Dan lepas ni Datuk, kita akan ada menu yang terakhir. Lepas tu kita dah boleh makan dah. Set. Kalau nak tahu apa, teruskan menonton Dapur Panas. Dapur Panas. Kaki sejuk. Jom kita akan masak menu yang ketiga bersama dengan Datuk Roshamno, Datuk. Biasanya untuk menu yang ketiga ni, saya akan buat menu pencuci mulut lah. Macam manis-manis sikit. Macam Datuk tak suka gula, tapi tetap kena ada manis sikit lah. Yang terakhir ni boleh Boleh lah. Tapi gula Melaka. Kalau tak ada gula kau tombang lah. Tak ada energi pula. Jadi menu yang ketiga ni adalah kita punya lepat ubi. Biasanya mesti orang rasa macam mana dia nak buat lepat ubi kat camping ni, sebab lepat ni nak kena kukus. Takkan nak buat kukus. Tapi jangan risau Datuk, saya ada cara yang lain. Hebat kau ni kan. Kita kena fikirkan cara yang urgent lah. Inovatif. Dan selain daripada tu, kita nak beritahu juga bahan-bahan dia. Okey, kita ada kita punya santan. Lepas tu kita ada kita punya gula Melaka, kita punya ubi kayu, kita ada daun pisang yang dah siap disangai. Okey, kita dah salai. Salai. Kita ada juga daun pandan dan juga kita punya lidi tu lah untuk kita cucuk dia bagi. Salai. Betul. Okey Datuk, boleh tak tolong saya Datuk? Boleh. Yang ni untuk ubi ni kita akan parut ni dulu. Lepas tu nanti kita parut gula pula. Kita tak nakkan dia punya air ni. Kita masukkan santan sikit dalam ni. Jadi kita nak dapatkan dia punya dough ni, kalau boleh dia tak adalah terlampau cair sangat. Dia sedang elok je dan saya akan masukkan juga. Cukup. Tambahkan air sikit juga Datuk. Sebab kalau tak dia terlampau pekat sangat ni dengan kita punya santan ni. Dan nanti Datuk boleh letakkan juga sedikit garam. Okey, cukup. Macam tu je. Alright, kalau anda tengok dia punya dough pun dah jadi. Dia kena jadi macam ni je. Okey, jadi jom Datuk, kita dah boleh lipat kita punya lepat ni. Okey, letak sikit. Alright. Lebih kurang macam ni je sebab kita tak naklah lama sangat dia masak.
Dan cara lipatan dia pula, kita kena pastikan supaya air tak masuk ke dalam. Macam tapai. Ya. Kan senang kau explain macam tu. Betul Datuk. Kita nak tunjukkan ni penonton kita ni. Okey, cara lipatan dia pun macam ni. Kan? Lepas tu kita lipat tepi ni. Macam ni. Jadi kita boleh nampaklah dia punya rupa tu. Okey Datuk, boleh terus masukkan kat dalam tu. Jadi kita terus rebuskan dia macam ni. Alright. Jadi yang ni kita tak payah risau. Kita punya lepat ni dia akan terus masak dan kita biarkan dah lebih kurang dalam masa 5 ke 7 minit. Lepas tu kita boleh tunjukkan macam mana hasil dia lepat ubi dia. Baik Datuk, sekarang ni kalau nak ikutkan dia dah masak Datuk. Macam mana kita nak tahu dah masak? Okey, sebenarnya kalau kita kukus ataupun kita rebus macam ni, kita nak tahu dia dah masak, saya akan angkatkan dia, kita tekan dia ni. Macam ni dia agak pejal sikit. Dia macam bouncy pejal, kenyal. Kenyal. Pejal, padat. Pejal tu untuk manusia. Ini kenyal. Kenyal. Okey, jadi dia dah kenyal macam ni, kita boleh terus kita boleh terus angkatkanlah Datuk Kita boleh terus letak atas pinggan kita ni yang kita nak hidangkan. Baik. Nanti Datuk boleh tolong saya buka satu. Baik. Nampak? Macam tu je sebenarnya. Okey. Inilah sebenarnya kita punya lepat ni boleh kalau kita nak rebuskan dia, tapi cara lipatan kita berbeza sikitlah Datuk Hias sikit. Baik, alright. Jadi inilah dia Datuk. Resepi kita yang ketiga dan saya tahu sebenarnya Datuk pun nak cuba kan. Jangan risau. Kita akan makan nanti tiga hidangan yang kita dah buat tadi. Tapi kita kena cari tempat dululah. Kat mana kita nak pressing nak makan. Datuk pergi cari tempat dulu. Jadi saya sampai dengan makanan kita. Boleh? Aku kena cari tempat. Datuk cari tempat mana yang best. Jadi inilah dia kita punya lepat ubi. Untuk anda semua, jangan lupa cuba buat. Jadi inilah dia momen yang saya dan juga Datuk nanti-nantikan Datuk Dan sekarang ni Datuk, jom kita cuba. Datuk nak cuba mana dulu? Makan ni dulu. Kita ambil nasi dengan ayam ni. Lepas tu baru yang ni yang terakhir. Baik. Alright, jom. Ini makan dengan selasi je Datuk. Ambil daun selasi sikit. Nasi goreng kau A+. Alhamdulillah. Ayam selasi kau A++. Saya memang suka makan pedas. Saya kalau makanan saya tak memilih sangat. Saya kalau ada sambal, aku nak cukup makanan tu mesti pedas. Dia tak boleh manis. Saya pantang sekali dia manis. Saya sama, kena pedas. Yang okey. Engkau aku bagi kau A++. Okey. A++, 2+. Kalau kau tak, aku boleh bagi kau 3+. Sebab apa? Kalau daun selasih tu banyak. Bila makan dengan daun selasih tu, dia jadi macam manis tau daun selasih. Itulah sebenarnya Datuk. Cuma satu je Datuk belum cuba lagi. Tapi sebelum tu Datuk nak tanya jugalah. Macam Datuk sendiri kan. Mungkin penonton kita nak tahu rahsia hanya untuk dapur panas. 3 benda yang orang tak tahu pasal Datuk. Saya panas baran. Tapi cepat cool. Orang kalau tengok muka saya, dia kata saya ni sombong. Saya garang. Tapi semuanya silap. Sebenarnya macho itu perkataan yang paling betul. Dia tak ada selalu senyum kan. Betul lah. Lelaki yang terakhir. Sebab satu orang selalu salah. Jangan cakap aku garang, cakap macho. Satu lagi Datuk, yang terakhir. Sebenarnya hati saya ni lembut gila. Tapi memang saya pernah dengar orang muka garang ni hati tisu. Sebab tu saya tak boleh tengok keadaan tu yang boleh menghiburkan saya cepat rasa sedih, rasa simpati. Kan? Macam tengok tapi susah. Buruk saya tadi panas baran lah buruk saya. Okey, meh try lepat ni macam mana pula? Tak jadi ke? Asal kau masak sedap sangat? Nampak? Aku ingatkan benda ni simple jadi tak sedap. Kan? Hanya berapa bahan ni tadi kita pakai. Dia punya manis macam ni Datuk? Okey je? Cun Sekejap. Ini momen terindah buat saya sebenarnya ni. Sebab Datuk ni sebagai idola saya. Jadi hari ni dia komen saya punya masakan. Sedap, alhamdulillah lah sebenarnya. Dan kita pun dah berada di hujung rancangan ni Datuk. Habis dah? Apa? Datuk boleh sambil-sambil makan tu. Tapi dalam masa yang sama juga, kita nak kalau boleh Datuk bagilah ucapan dekat para peminat Datuk yang selama ni menyokong Datuk tak terhenti-henti. Boleh Datuk bagi sikit. Apa lagi yang kata-kata yang lebih elok daripada mulut seorang aktor yang dah 39 tahun? Betul.
hanyalah ucapan terima kasih. Terima kasih yang teramat sangat kerana anda meletakkan saya di dalam ruangan hati anda, tempat yang paling istimewa. Dan bila anda buat macam tu, sehingga hari ini Rosyamno masih ada dalam pasaran. Dan saya harap sokongan ini akan kekal. Dan yang paling penting buat peminat-peminat saya, kita saling doa-mendoa. Betul. Saya sentiasa mendoakan peminat saya hidup dalam keadaan sejahtera, dan saya juga minta kepada peminat-peminat saya doakan kesejahteraan saya. Amin. Yang penting ialah doakan kesihatan kita sama-sama. Doa kebaikan saja. Doa begini baik-baiklah sebenarnya. Itulah dia. Dan Datuk sendiri dah approve masakan saya untuk kali ini memang sedap. Jadi kalau anda nak rasa, kalau anda rasa macam, ya ke Datuk ni kata sedap? Kita pun nak kongsikan cara dan juga bahan-bahan dia. Buatlah sendiri. Dan kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama dalam Dapur Panas. Bye-bye. Assalamualaikum. Saya ada juga menyertai program-program masak, masak yang lain kan. Tapi dengan Chef Naim ni, saya nampak dia memudahkan keadaan. Masak ni sebenarnya kadang-kadang ada orang rasa masak ni susah. Semua orang kata, masak engkau suruh perempuan masak lah. Kau suruh aku tak nak masak lah, belilah. Tapi sebenarnya bila saya dengan Chef Naim, cakap, masak ni enjoy. Saya kalau dulu masak, berkemain kan. Tapi sebenarnya, bila saya dengan dia, benda tu jadi simple. Dan saya rasa ini juga menarik minat golongan muda khasnya untuk suka kepada masakan.